Assalamualaikum dan selamat pagi. Berita Pagi Sarawak bersiaran dari Studio HD Kuching bersama saya, Firdaus Arashidis. Kita mulakan berita edisi Sabtu, 4 April dengan perkembangan ini. Sarawak merekodkan 28 kes positif COVID-19 setakat semalam. Menurut kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, jumlah tersebut menjadikan bilangan kes di Sarawak sebanyak 239 kes sejak kes positif pertama dilaporkan pada 13 Mac lepas. Daripada 28 kes tersebut, 25 kes dirawat di Hospital Umum Sarawak dan 3 kes di Hospital Miri. Sementara itu, bagi pesakit dalam siasatan atau Person Under Investigation PUI adalah sebanyak 130 kes baharu dilaporkan dan ini menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 1,509 kes. Daripada jumlah itu, 1,130 kes adalah negatif dan 140 kes PUI masih menunggu keputusan makmal. Bagi PUI baharu di daerah Kuching semalam adalah sebanyak 52 kes. 16 kes tersebut adalah yang disaring di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Sarawak, manakala 36 lagi adalah daripada Hospital Umum Sarawak. Daerah Kuching mencatatkan jumlah kes PUI tertinggi iaitu 52 kes diikuti Betong 27 kes. Manakala Serian mencatatkan 19 kes, Miri 12, Samarahan 10, Bintulu 4, Baut 3, Sibu 2 dan Asajaya 1 kes. Sementara itu, Jawatankuasa Khas Menteri telah memutuskan bahawa semua penduduk Sarawak dari luar negara tidak akan melalui tempoh kuarantin di Kuala Lumpur tetapi dikuarantin di Sarawak. Perkara ini merujuk kepada sidang media keselamatan negara pada 31 Mac lepas yang mengeluarkan arahan semua warga negara Malaysia yang tiba dari luar negara perlu menjalani tempoh kuarantin 14 hari di stesen kuarantin yang telah diwartakan. Dalam pada itu, JPBN Sarawak akan terus mengemaskini perkembangan COVID-19 di negeri ini menerusi mesyuarat sidang video. Pengerusi JPBN Sarawak, Dr. Ahmad Douglas Ugah Embas memberitahu, ini kerana beberapa menteri di Sarawak termasuk beliau sedang menjalani tempoh kuarantin diri di rumah. Beliau menerusi kenyataan media semalam mendedahkan selama tempoh tersebut beliau akan dibantu oleh Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, Timbalan Menteri Kesihatan 2 Datuk Aaron Agot Dagang, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Ik Pahun Joi dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki. Katanya mesyuarat pagi setiap hari adalah sama seperti sebelum ini melalui persidangan video selama tempoh kuarantin ini akan diteruskan. Antara yang akan turut mengambil bahagian pada sidang video adalah dari pihak polis Diraja Malaysia, Majlis Keselamatan Negara, RTM, Jabatan Penerangan serta semua pejabat residen dan daerah. Jelasnya lagi, JPBN di Wisma Bapa Malaysia termasuk di peringkat bahagian masing-masing akan beroperasi sepanjang masa. Beliau menambah apa-apa kenyataan atau maklumat yang perlu diketahui oleh orang ramai akan dikeluarkan melalui kenyataan media dan tiada lagi sidang media harian yang dijalankan secara langsung. Dato' Ahmad Douglas juga menasihatkan orang ramai supaya terus memberi perhatian serta arahan dan nasihat yang diberi terutamanya mengenai perintah kawalan pergerakan serta terus mengutamakan aspek kebersihan diri, penjarakan sosial dan tidak berada di tempat ramai. Dana bantuan bekalan makanan yang diluluskan oleh kerajaan negeri akan disalurkan ke akaun Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian dan bukannya ke akaun wakil rakyat. Menegaskan perkara ini, Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sibu, Dr. Anwar Rafai berkata, dana berjumlah RM200,000 setiap kawasan Dewan Undangan Negeri ini akan digunakan untuk membantu penduduk yang terputus bekalan makanan. Menurut Dr. Anwar di Sibu, pihaknya sudah mengenal pasti sebanyak 314 buah rumah panjang yang merangkumi 6,903 pintu rumah yang akan menerima bantuan bekalan dalam masa terdekat. Bagi mereka yang tidak tinggal di rumah-rumah panjang dan kampung pula, pusat panggilan juga akan diwujudkan bagi membolehkan mereka memohon bantuan bekalan makanan tersebut. Beliau yang juga Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi berkata, penduduk berkenaan boleh menghantar maklumat seperti nama, alamat dan kad pengenalan kepada pusat panggilan untuk membolehkan sukarelawan bertugas menghantar bekalan makanan ke rumah mereka. Langkah ini bagi mengelakkan kejadian penduduk bersesak di sebuah tempat untuk mengambil bantuan makanan. We share. Some people I know will take advantage, not many of them, but people who really do not have food only are encouraged to call the call center. Yang ada food tu, by right they should give to people who do not have food. Yeah, this is a time to help each other.
we was highlighted in the news. This is for orang yang terputus bekalan. Not a privilege for everybody to receive. Bila bercakap pada sidang media di Pejabat Residen Sibu, menjelaskan lebih lanjut, beliau memberitahu pihaknya perlu mengambil data penerima bagi mengelak berlakunya pihak yang memohon lebih dari sekali. Pada sidang media itu, pengerusi eksekutif Solid Oil Palm Plantation Sinden Berhad Datuk Ding Lian Chion turut hadir untuk menyampaikan cek RM2 juta kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak bagi membendung wabak COVID-19 di Sarawak. Cek tersebut diterima oleh Residen Bahagian Sibu Charles Yao. Sebuah lagi pusat kuarantin akan dibuka di bahagian Seri Aman sebagai persediaan menangani penularan wabak COVID-19. Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Datuk Francis Hardin Hollis berkata, 3 pusat kuarantin telah beroperasi ketika ini, iaitu di Rumah Rehat Kerajaan Seri Aman, Rumah Rehat Kerajaan Engkelili dan Pusat Khidmat Adun Batang Air di Batang Air Lubuk Antu. Datuk Francis berkata pusat kuarantin keempat iaitu Asrama Pelatih Jururawat Masyarakat bahagian yang terletak berdekatan Poliklinik Seri Aman akan dibuka tidak lama lagi. Ketika ini, kerja-kerja akhir menyediakan kelengkapan sedang dilaksanakan dan pusat itu boleh menempatkan 24 orang dalam satu masa. Beliau ditemui pemberita semasa membuat tinjauan ke pusat berkenaan di Bandar Simanggang. Datuk Francis berharap pembukaan pusat kuarantin di Batang Air dan Engkelili tidak lagi dipolitikkan oleh pihak-pihak tertentu dan ia bukan bertujuan menimbulkan kebimbangan dalam kalangan masyarakat setempat. Pembukaan kedua-dua pusat kuarantin itu telah dipersetujui dalam mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Seri Aman demi untuk kepentingan keseluruhan masyarakat. Sementara itu, Pegawai Kesihatan Bahagian Seri Aman Dr. Yufarasia Bari menjelaskan 20 individu atau pesakit yang sedang disiasat PUI yang ditempatkan di pusat kuarantin di Batang Air akan menjalani ujian pengesahan kali ketiga untuk memastikan mereka betul-betul negatif COVID-19. Keputusan 2 ujian yang dijalankan ke atas mereka sebelum ini mendapati kesemuanya negatif jangkitan virus berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, sebuah pertubuhan bukan kerajaan di Seri Aman tampil menghulurkan bantuan kepada Jabatan Kesihatan Bahagian Seri Aman dengan menyediakan kemudahan di beberapa pusat kuarantin COVID-19 di bahagian itu. Chi Chuang Kor Moral Uplifting Society Seri Aman melalui para ahlinya telah menderma kelengkapan seperti katil, tilam, bantal, alat penghawa dingin dan meja untuk pusat kuarantin yang bernilai RM30,000. Pengurusinya Temanggung Kue Aiseng menjelaskan banyak ahli telah memberikan respon yang amat baik semasa persatuan bercadang untuk membantu Jabatan Kesihatan menangani penularan wabak COVID-19. Beliau berharap sumbangan tersebut dapat memudahkan lagi urusan Jabatan Kesihatan terutamanya menyediakan kelengkapan di pusat kuarantin. Sumbangan telah diserahkan oleh persatuan itu kepada Jabatan Kesihatan Bahagian Seri Aman semalam. Ketika berdepan situasi COVID-19, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM terus komited dalam melaksanakan tanggungjawab sosial kepada negara apabila pesawat pengangkut A400M milik TUDM telah melaksanakan penerbangan ke Sabah dan Sarawak semalam. Penerbangan semalam membawa 100 unit kotak pelindungan, aerosol box, spesimen klinikal tambahan kepada fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia KKM serta keperluan peralatan Personal Protective Equipment PPE untuk kegunaan kumpulan Barisan Hadapan mendepani pandemik COVID-19. 100 unit kotak pelindungan aerosol disalurkan ke fasiliti kesihatan di negeri Sarawak, khasnya buat petugas kesihatan di Barisan Hadapan semasa mereka bertugas membuat saringan, pemeriksaan dan rawatan kepada pelbagai lapisan pesakit yang datang ke fasiliti kesihatan sama ada di klinik kesihatan, pejabat kesihatan daerah dan hospital. Bagi spesimen klinikal tambahan KKM pula yang terdiri daripada bekalan peralatan makmal, farmasi, PPE dan peralatan perubatan kritikal disalurkan kepada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Peralatan-peralatan perubatan tersebut adalah dari KKM, Majlis Keselamatan Negara, Agensi Pengurusan Bencana Negara dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Seorang pekerja ladang warga negara Indonesia dihadap ke Mahkamah Magistrate Seri Aman semalam selepas dipercayai membunuh abang kandungnya pada 25 Mac lalu.
Mahkamah memerintahkan tertuduh dihantar ke penjara Sri Aman untuk menjalani tempoh reman sehingga sebutan semula kes pada 5 Mei depan. Tertuduh berumur 16 tahun dipercayai membunuh abangnya di sebuah rumah pekerja ladang sawit di Pusa. Ketika kejadian, adik-beradik itu berselisih faham ketika bermain kad domino sehingga tercetusnya pergaduhan. Tertuduh bertindak menikam abangnya dengan sebilah pisau di rusuk kiri sehingga menyebabkan mangsa meninggal dunia di tempat kejadian. Pertuduhan dibaca di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Sekian perkembangan berita pagi Sarawak. Teruskan kesetiaan anda bersama kami, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Sentiasa amalkan kebersihan diri, kerap cuci tangan dengan betul. Saya Firdaus Idris. Salam hormat.